Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil Allah yang sejak azali, Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Pengurusi Masjid Kampung Pokok Baharu yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan EDK Masjid, dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lepas tak hadir batuk dan sakit tekak ni pun masih batuk sikit. Cuaca pun dia, marahkan budak pun dia juga sekolah, budak sekolah menengah. Cakap pelan-pelan kadang tak dengar, paksa dalam terit dah sakit tekak cikgu. Baik, suka untuk saya kongsikan kelebihan menuntut ilmu daripada kitab Al-Jawharul Mahbub wa Nabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, yang beliau nukilkan yang berkitab Dua Hadis Saripati Hadis bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asalnya kitab Jawi telah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu ke surat 18. Dan kata Abi Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Artinya lebih kurang, bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu bersekutu keduanya pada kebajikan, dan sekalian manusia seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan pada mereka itu. Dan lagi katanya, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takun ar-rabi'a fatahdika. Jadi olehmu alim atau orang yang belajar atau orang yang mendengar, dan jangan ada kamu yang keempat iaitu jahil, maka binasa engkau. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa mu'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Artinya lebih kurang, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar dia akan manusia, diberi akan dia pahala 70 siddiq, sebut dalam kitab Ihya. Baik, cukuplah beberapa perkara tentang kelebihan ilmu. Mudah-mudahan akan kita amalkan dan sampai-sampaikan insya-Allah. Baik, sempena bulan Maulid Rasul, bulan Rabiul Awal, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum memulai ataupun menyambung kuliah kita, suka untuk saya bacakan satu rawi yang pendek mengambil keberkatan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya ambil pendek je lah. Ini tentang pribadi
Yang terakhir ini rawi terakhir saya bilang, rawi terakhir ataupun second last, rawi yang second last. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzatatin wa sifatin saniyah. Adalah Rasulullah itu seorang insan yang paling sempurna budi pekertinya dan makhluk ilahi yang mempunyai sifat yang agung. Marbu'al qamati abyadal lawni musharraban bihumratin wasi'al aynaini akhalahuma ahdabal ashfari qad munihaz zajaja hajibah. Tinggi perawakan baginda, kulit baginda putih kemerah-merahan, luas kedua belah mata baginda, kening dan bulu mata baginda melengkung indah. Mufallajal asnani wasi'al fami hasanahu wasi'al jabini dha jabhatin hilaliyah. Tajam dan bersih gigi baginda, lebar sedikit mulut baginda, lebar dan indah kening baginda. Sahlal khaddaini yura fi anfihi ba'dul hadida bin hasan al-irnini aqna. Bersih mulus pipi baginda, hidung baginda mancung menonjol dengan indahnya. Ba'ida ma bainal al-mukibaini sabtal kaffaini dhahmal karadisi qalila lahmil aqibi kathal lahyati azimar ra'si sya'ruhu ila sahmatil udhuniyah. Lebar bidang bahu baginda, kukuh kedua belah tangan baginda, kuat tulang-tulang sendi baginda, sedikit daging di tumit baginda, tebal janggut baginda, besar kepala baginda dan rambut baginda terurai mencecah bahu. Wa baina katifaihi khatamun nubuwwati qad ammahun nuru wa ala. Dan di antara dua belikat baginda ada cap khatamun nubuwah, penutup kenabian yang memancar gemilang sekelilingnya. Wa arafuhu kallu'lu'i wa arfuhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Peluh baginda bagaikan mutiara dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Wa yatakaffa'u fi mashyatihi ka'annama yanhaqqu min sababa irtaqa. Tenang perjalanan baginda, agak sedikit tunduk seolah-olah orang yang sedang menuruni bukit. Wa kana yusafihul musafiha biyadihi syarifah. Apabila baginda menjabat tangan seseorang dengan tangan baginda yang mulia itu, fayajidu minha sa'iral yawmi raihatan abhariyah. Macam mana lagu dia ni? Hilang tak? Dia dua-dua satu ni dua-dua satu lagu ni. فَيَجِدَ مِنْهَا سَائِرَ الْيَوْمِ رَائِحَةً أَبْهَرِيَّةً. Maka akan tinggallah bau semerbak di tangan orang itu sepanjang hari bila berjabat tangan dengan Rasulullah. وَيَضَعُهَا عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مَسُّهُ لَهُ مِنْ بَيْنِ صَبْعِيَةٍ وَيُدْرَى.
Apabila baginda mengusap kepala kanak-kanak, maka akan segeralah diketahui bekas sentuhan itu kerana baunya yang semerbak. Badala'la wajhuhu syarifu tala'lu al-qamari fil laylatil badriyah. Wajah baginda berseri-seri bagaikan sinar rembulan di malam purnama. Purnama malam 14, 13, malam 14. Hari Khamis yang lepas 12, 13 hari Jumaat, 13 malam 14, Jumaat malam Sabtu, malam purnama. Yaqulu na'ituhu lam arqab lahu wala ba'dahu mithlahu wala basharun yara. Orang-orang yang meriwayatkannya berkata bahawa dia belum pernah melihat orang yang sesempurna Nabi Muhammad, sama ada sebelumnya atau sesudahnya. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Itulah sikit tuan-tuan. Maaflah kalau lagunya tak berapa sedap dengan suara, dengan tersalah baca maaf. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada pembacaan sedikit kisah ataupun sifat Rasulullah SAW. Dan yang paling utama, dengan kelahirannya Rasulullah SAW, baginda membawa akidah yang murni, iaitu akidah Islam, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itulah kita duduk kuliah ni untuk ulang kaji. Dah belajar, kita ulang kaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari segi tauhid, dari segi akidah. Baik, mari kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, iaitu salah satu kitab syarah bagi kitab Ummul Barahin Imam Sanusi. Pada tangan saya muka surat 148. Dan kata Syekh Al-Laqani pula, ini pada bab wajib iktikad Allah memberi taufik, wasat taufik. Dan kata Syekh Al-Laqani pula, fauzus sa'idi indahu fil azali. Kaza asy-syaqiyyu thumma lam yantaqili. Minta maaf tuan, terlupa tadi. Yang tadi saya baca daripada Maulid Barzanji. Kenapa dia sebut Maulid Barzanji? Sebab pengarang Maulid tu, nazam tu, syair tu tadi tu syair. Maulid Barzanji tu syair-syair yang dikarang oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Nama dia Sayyid Ja'far Al-Barzanji, itu nama tempat kelahiran dia, Barzanj dekat Iraq. Barzanj, Iraq. Dia salah seorang mufti Madinah. Dia banyak duduk di Madinah, tinggal di Madinah. Jadi walaupun dia itu karangan syair, tapi bukanlah karangan yang melalut, bukan karangan yang suka-suka hatilah. Malah syair tersebut ada dalil-dalil hadisnya. Itu
boleh rujuk kitab syarah Maulid Barzanji. Kalau tak silap saya nama dia Madar Jusul ila Iktisa'il Burud, kalau tak silap. Itu bagi Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi, ulama Nusantara, ulama Jawa Timur, yang mensyarahkan Maulid Barzanji tersebut. Dia walaupun masyhur di Malaysia, jangan kita ingat orang Malaysia aja baca, tak, di seluruh dunia baca. Cuma kita, kalau tuan-tuan yang banyak berjalan tahulah, Cina pun ada, negara Cina, tanah besar Cina tu ada. Bukan setakat baca, kalau tengok kat video YouTube memang hafal. Saya tak hafal. Dia baca tu dengan hafalan. Dia baca kan. Kita apa nama ni, bukan kita lah, budak sekolah selawat salam keliling tu aja baca apa nama, yang selawat ya Nabi salam alaika tu pun tak hafal. Kan budak sekolah kadang. Ini rawinya tu dihafal, baca. Seluruh dunia baca. Baik, sambung. Dan kata Syekh Al-Laqani pula, artinya bermula kemenangan bagi orang yang bahagia pada Allah itu pada azali. Demikian lagi celaka bagi orang yang kesudahan umurnya celaka pada azali juga, kemudian tiada berpindah. Bermula makna fauzun itu kebahagiaan, kelepasan, dan mendapat ia dengan kebajikan, dapat pahala. Dan azali itu ibarat daripada, ibarat itu keterangan daripada itu tentang, ibarat daripada keterangan tentang ketiadaan permulaan. Azali itu apa? Tiada permulaan. Atau ibarat daripada keterangan tentang berkekalan wujudnya pada beberapa zaman. Zaman itu masa yang ditakdir, yang tiada berkesudahan pada pihak zaman madhi, yang lalu. Dan hanya senya, senang cerita, azali itu tiada permulaan lah. Dan hanya senya kami kata yang ditakdir, kerana bahawasanya tiada zaman, tiada masa pada azalinya, maka iaitu muqaddarun, tiada muhakkikun. Azali itu sejak tiada mula, masa pun belum ada lagi. Masa tu makhluk. Dan orang yang bahagia pada Allah Ta'ala itu orang yang dimatikan di dalam iman. Yang dikatakan bahagia di sisi Allah Ta'ala itu apa? Orang yang dimatikan di dalam iman. Matinya dengan iman tu, dalam iman tu yang kata Piramli, apa, ketua perompak kena bunuh tu kan, senyum, mati dalam iman. Nampak? Dia pendek aja dialog dia tu. Sekejap aja dialog dia tu kan. Banyak apa nama, macam hiburan bagai, tapi dia ada selit-selit tu. Piramli tu pun orang Aceh kan, mungkin ada belajar juga. Orang Aceh kan kuat belajar kan, ilmu agama. Dia dalam filem-filem dia tu ada tu selit-selit sikit tu. Kalau semak kitab, dimatikan oleh iman, macam kenal dialog ni. Cerita Piramli. Sama dengan kitab tu punya ayat tu. Baik. Jadi orang yang bahagia dimati oleh iman. Ketua perompak tapi matinya senyum. Mati oleh iman. Macam mana ketua perompak mati oleh iman? Nampak? Itu kalau dibahaskan tu seronok juga tu kan. Macam mana boleh ketua perompak mati dalam iman? Sebab yang dikatakan mati dalam keadaan beriman itu akidahnya betul. Dia merompak tu bukanlah betul, merompak tu berdosa, dosa besar. Tapi dalam selagi di mana hati dia kata merompak tu memang berdosa besar, dia tak menghalalkan yang haram, dia masih lagi beriman. Orang beriman yang berdosa besar. Kita fahaman Ahlussunnah Jamaah tuan-tuan, hati-hati. Jangan sampai kita tercebur dalam fahaman Murji'ah Islam yang mengatakan orang buat dosa besar itu jatuh murtad, kafir, tak mati dalam keadaan beriman. Hati-hati. Dosa besar dia dosa besar.
Tapi kalau imannya masih betul, iman dia masih betul, iaitu salah satunya masih mengatakan yang dosa tu tetap dosa aku ni yang tak bertaubat, dia masih lagi beriman. Itu satu perkara menunjukkan Piramli itu satu berilmu lah, yang kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pernah diwawancara, ada video kat YouTube juga tu. Dia kata dia nak cerita pasal budaya orang Melayu, lagu orang Melayu. Kita kena jadikan lagu Melayu ni macam iman kita ke tauhid kita, dia kata. Macam kita budak kalau belajar luar negara sekalipun, tapi dia tak terpengaruh dengan fahaman yang sesat. Pasal apa? Hati dia ada iman yang kukuh, dia kata. Dia nak cerita lagu Melayu ni jangan terpengaruh dengan lagu bukan Melayu lah, lagu barat ke apa kan. Tapi dia punya contoh dia tu tauhid. Macam orang belajar luar negara, pelajar-pelajar kita Malaysia belajar luar negara tak terpengaruh dengan fahaman sesat, dia kata. Lebih kurang macam itulah ayat dia tu kan. Saya tak hafal lah dialog dia tu kan. Tuan-tuan carilah. Kadang orang ni bila sebut pasal kitab tak ngikut sangat. Bila sebut artis, nampak artis pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dia baru dia nak artis juga. Walaupun artis dah tak ada kan, tinggal artis juga. Jadi salah satu contohnya itulah Piramli. Nak cari contoh lain saya pun tak tengok sangat, pernah tak ngecek sangat orang kan, ngecek orang kan. Itu je lah salah satu. Kalau betul saya ni kalau ada contoh artis saya ikut Ustaz, itu satu contoh. Dah tak ada alasan lagi tak nak ikut. Tak nak belajar. Baik. Dan orang yang bahagia pada Allah Ta'ala itu orang dimatikan di dalam iman dan di dalam amal yang soleh. Lagi beramal soleh lagi bagus, dengan takdir pada azali, iaitulah orang yang sa'id dengan takdir pada azali. Iman tu dah ditakdirkan sejak azali, sejak makhluk belum ada. Makhluk belum ada, siapa yang mati beriman, siapa yang tidak, itu dah ditetapkan. Jangan pula kita terpengaruh dengan fahaman yang mengatakan iman belum tetap. Jadi hati-hati, kadang-kadang perkara itu tak perasan. Saya pun dulu sebenarnya tak perasan. Bila dah ulang kaji, dalami kitab baru perasan, iman belum tetap. Maknanya ada perkara yang Allah Ta'ala belum tetapkan. Kena bergantung amalan seseorang barulah ditetapkan imannya. Macam ada mati beriman ataupun tidak, naik turun iman. Jadi iman pun sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada azali. Bukan sahaja orang tu mati dalam iman ataupun tidak, malah naik turun iman itu pun sudah ditetapkan. Mula-mula imannya naik, dan imannya turun, naik semula, itu dah ditetapkan. Iaitulah orang yang sa'id, orang yang bahagia. Dan orang yang celaka itu orang yang disudahi umurnya di dalam kufur. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Itu sebab salah satu perkara motivasi kan, kita perlu menghormati orang lain, walaupun dia bukan Islam. Salah satunya sebab kita tak tahu penghujung umurnya dia tu, yang kita pada pada umur hidupnya tu bukan Islam, tapi kita tak tahu hujung umurnya. Barangkali Allah Ta'ala takdirkan dia itu masuk Islam. Itu salah satu perkara yang kita kena pegang untuk menghormati orang yang bukan Islam, ataupun apatah lagi orang yang Islam yang ada buat jahat. Maknanya jangan pandang rendah, kan? Mentang-mentang kita daripada masjid terserempak dengan orang yang daripada mana-mana kan, yang bukan masjid, kita pun tengok lain macam di atas bawah kan. Jumpa kat sesi minyak kan, wah gitu
dengan jubah songkok kan, dia dengan seluar pendek tu, kita pun tengok jangan. Nasihat untuk saya jugalah kan. Kadang kita tak perasan gitu kan. Jadi kita, yang penting kita doakan, senyum, anggap macam biasa kan, doakan. Cuma ada hukum dalam kitab tu makruh kalau beri salam pada orang yang buat perkara dosa. Contohnya orang yang kalau mazhab kita Syafi'i, kalau lelaki pakai seluar pendek kan nampak aurat, makruh. Tu hukumnya ada. Kalau tak nak beri salam, senyum je lah, senyum kan. Tapi kalau dia yang beri salam, kita jawab lah. Itu wajib jawab. Baik. Dan orang yang celaka itu yang disudahi umurnya dalam kufur atau di dalam maksiat. Maksiat ni dosa dengan takdir Allah pada azali juga. Orang yang celaka pun dia sudah ditakdirkan oleh Allah pada azali, sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada. Siapa-siapa ahli syurga, siapa-siapa ahli neraka dah ditetapkan. Kemudian tiada dapat bertukar sekali-kali. Tak bertukar dah. Tak ada tu orang lama tersalah lah. Tak ada. Allah Ta'ala tak begitu. Tak ada tersalah mentakdirkan. Tak ada. Itu hakikat tauhid tuan-tuan, kejadian yang sebenar. Kalau dari segi usaha, wajib kita berusaha, itu zahir syariat. Kita ahli sunnah jamaah ni banyak kali saya pesankan, pegang dua-dua, hakikat tauhid dan zahir syariat. Jangan tolak salah satu. Solat salah satu jadi sesat. Kalau tolak hakikat tauhid, sesat. Tolak zahir syariat pun sesat. Kita pegang dua-dua. Dalam hati kita yakin segala perkara termasuklah ahli syurga neraka dah ditetapkan. Dari segi zahir, perbuatan kita berusaha macam seolah-olah belum ditetapkan lagi ahli syurga neraka. Zahir syariat itu pun kita wajib pegang juga, sebab Allah Ta'ala turunkan agama Islam ini ada hakikat tauhid dan ada zahir syariat. Zahir syariat, ibadat, nakahan, muamalat, kita wajib berusaha. Maka Sa'id itu tiada berbalik jadi celaka, dan akasnya sebaliknya, iaitu orang celaka tiada terbalik jadi bahagia. Tak ada. Kalau dia itu asalnya bukan Islam, kemudian mati dalam Islam, dah memang takdir Allah begitu. Kalau dia itu mula-mula Islam dan mati dalam kufur, na'udzubillah dzalik, itu pun dah memang takdir Allah begitu. Dia bukan bertukar, memang takdir Allah begitu. Dan jikalau boleh bertukar-tukar, ni dalil akal, kalaulah takdir Allah tu bertukar-tukar, nescaya lazim, mesti, wajib bertukar ilmu Allah Ta'ala jadi jahil, jadi tak tahu. Jadi kalaulah bertukar, nescaya ilmu Allah, pengetahuan Allah, Allah Ta'ala mengetahui itu, dah jadi Allah tak mengetahui, jahil. Maknanya yang bertukar-tukar ni, contoh macam kita lah, ilmu kita. Mula-mula nak beli rumah sekian, rupanya rumah sekian tak berapa selesa, beli rumah sekian. Mula-mula nak beli kereta sekian, rupanya kereta sekian tak selesa, beli kereta sekian. Contoh kan, dulu nak kahwin dengan si fulanah, rupanya si fulanah ni begini-begini rupanya, kan? Tukar lain, orang lain kan. Itu ilmu manusia, bertukar-tukar. Ilmu Allah Ta'ala tak bertukar. Takdir Allah ni berkait dengan 3 sifat. Sifat ilmu, sifat iradat, kehendak Allah, dan sifat kudrat, kuasa Allah. Allah Ta'ala menjadikan apa yang telah ditakdirkan oleh sifat iradatnya. Dan sifat iradat Allah menentukan nasib makhluk tu berdasarkan ilmu Allah Ta'ala. Dia berkait, bab takdir berkait 3 sifat ni.
Baik, dan iaitu mustahil kalaulah Allah Ta'ala tu takdirnya bertukar-tukar, nescaya bertukar ilmu jadi jahil, dan itu mustahil, tak diterima akal. Bermula bahagia dan celaka itu ditakdirkan keduanya pada azali tiada berubah keduanya dan tiada bertukar-tukar keduanya. Kerana bahagia itu, diulang balik, kerana bahagia itu iaitu mati atas iman dengan diiktibarkan ta'alluq ilmu Allah pada azali, dengan demikian itu. Dan celaka itu iaitu mati atas kufur, kafir, na'udzubillah dzalik, dan demikian itu iktibar, maka kesudahan itu menunjukkan atas terdahulu takdirnya. Maka jikalau disudahi baginya dengan iman, nescaya menunjuk ia atas bahawasanya pada azali adalah ia setengah daripada segala orang yang bahagia, dan jikalau terdahulu akan dia oleh kufur sekalipun. Dan jikalau disudahi baginya dengan kufur, nescaya menunjuk ia atas bahawasanya pada azali adalah ia daripada orang yang celaka, dan jika terdahulu akan dia oleh iman sekalipun, kerana barang yang menunjukkan baginya oleh hadis yang sahih. Ini dalil hadisnya. Takdir itu sudah ditetapkan, iman dan kufur itu dah ditetapkan. Hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha wa in ahadakum liya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Artinya lebih kurang bahawa salah seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli neraka hingga tiada ada antaranya dan antara neraka itu melainkan satu hasta jua. Dan yang masuk, yang satu hasta je ni masuk neraka ni. Maka terdahulu atasnya oleh suratannya takdir Allah, maka beramal dengan amal ahli syurga, maka masuk ia akan syurga. Rupanya sebelum dia meninggal dunia tu dia ada beramal dengan amal ahli syurga. Dan bahawasanya seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli syurga hingga tiada ada antaranya dan ahli syurga, antara syurga itu melainkan kadar satu hasta. Seorang pula yang lain dengan syurga tu tinggal satu hasta je. Orang kata tinggal sebelah kaki je dah masuk. Sebelah dah masuk dah. Maka mendahulu atasnya oleh suratannya takdir Allah, memang dia tu bukan ahli syurga, maka beramal ia dengan amal ahli neraka, maka masuk ia akan neraka. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini hadis sahih, dalil bahawasanya orang iman dan juga kufur itu telah ditetapkan sejak azali dan tak berubah. Dan takut orang yang awam itu daripada akhir kesudahan umurnya, dan takut orang yang khas itu daripada takdir yang terdahulu, dan iaitu terlebih sangat. Dan jikalau berlazim-laziman sekalipun, lebih kurang sama je, tapi ulama bezakan orang biasa dengan orang khas. Inilah barang yang menjalankan kepadanya oleh inilah Asy'ariyah dan telah menjalankan oleh Maturidiyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kepada bahawa bahagia itu iaitu beriman pada sekarang, dan celaka itu iaitu kufur pada masa sekarang jua, iaitu tiada ditilik pada akhir umurnya. Maka orang yang bahagia itu iaitu orang yang mukmin pada masa sekarang ini, dan apabila mati atas kufur, maka sesungguhnya terbalik dia jadi celaka, kemudian daripada adalah dahulu itu bahagia. Dan yang celaka itu iaitu orang yang kafir pada masa sekarang ini, dan apabila mati ia atas iman, maka sesungguhnya terbalik ia jadi bahagia, kemudian daripada bahawa adalah dahulunya itu celaka. Dan ditertibkan, disusun atas khilaf perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu, bahawasanya sah engkau kata aku mukmin insya-Allah atas qaul Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan bahawasanya tiada sah ta'liq yang demikian itu atas qaul Maturidiyah dan dengan jumlahnya. Maka khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu lafzi dua dari segi lafaz, kerana bahawasanya mereka itu bersalahan tak sama pada murad.
murad atau yang dikendaki ataupun erti daripada lafaz sa'adah, bahagia, dan syaqawah, celaka, serta muafakat pada segala hukumnya. Dari segi hukum muafakat sama. Jadi dalil dari segi akal, dalil dari segi hadis tentang takdir Allah itu sudah tetap, tidak berubah. Ada hadis lain dalam hadis Tirmizi, saya pernah bacakan dekat Masjid Nurul Hidayah, Jalan Tasik, Mendarusi Alam. Dekat situ masjid tu ada kitab syarah Bahrul Madhi 22 juzuk. Di dalam situ ada bab tauhid, dia ada banyak bab tauhid, bab fikih. Dalam bab tauhid ada satu hadis, la yuraddul qada'u illa bid-du'a, tak tertolak qada' melainkan dengan doa. Hadis. Jadi bila dibaca syarah hadis tersebut, doa itu pun dah masuk dalam takdir. Bukanlah maknanya hadis tersebut kalau dari segi erti perkataannya itu seolah-olah bila kita baca doa tertolaklah qada, bertukarlah nasib yang tak baik kepada baik, ataupun yang baik kepada yang lebih baik, contoh kan. Itu hadis kelebihan berdoa. Tetapi dari segi hakikat tauhid, doa itu pun dah masuk dalam takdir. Bukanlah maknanya doa mengubah takdir, tidak. Hati-hati tuan, hadis wajib rujuk syarah hadis. Baik. Jadi maknanya hadis, ada juga hadis yang mengatakan jodoh, maut, rezeki sudah ditetapkan. Maknanya bukanlah selain tiga ni belum tetap, tak, dah ditetapkan juga. Hati-hati. Sebab ada yang berpegang pada hadis tersebut, rezeki, jodoh, ajal maut dah tetap, iman belum tetap. Hati-hati. Dulu pun saya berfahaman begitu. Bila dah ulang kaji balik kitab-kitab tauhid, dalam ni balik, tersilap. Hadis wajib rujuk syarah hadis. Baik. Kenapa macam tu Ustaz? Sebab hadis ni bahasa Arab. Yang fahamnya bukan semua orang Arab, tidak. Bukan semua orang Arab tu faham hadis yang bahasa Arab, tidak. Begitu juga bahasa Melayu, bukan semua orang faham pantun ke puisi. Mana tak semua faham. Kalau semua faham SPM pasal apa? Kadang-kadang ada sastra tu. Budak Melayu bukan semua orang mendapat A+ SPM bahasa Melayu. Saya pun tak dapat A+, saya A ke? Ya, saya A je saja. Ya tak? Maknanya orang Arab yang belajar bahasa Arab, yang ada ilmu syarat-syarat tertentulah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, barulah boleh memahami hadis. Apatah lagi kita orang Melayu yang bukan Arab, lagilah, lebih-lebih lagilah kena rujuk kitab-kitab para ulama. Itu sebab nak faham hadis, ulama tak kata nak faham Al-Quran dan hadis rujuklah orang Arab, sebab masuk Al-Quran dan hadis tu bahasa Arab. Tak. Kita sebut rujuk tafsir Quran, rujuk syarah hadis. Pasal apa? Yang boleh mentafsir Quran dan boleh mensyarahkan hadis, yang boleh memahami Al-Quran dan hadis, ulama. Tak kira lah orang Arab ke bukan orang Arab ke, kalau cukup ilmu dia, syarat dia boleh memahami, dia layak memahami ayat Al-Quran dan hadis. Baik. Kenapa Allah Ta'ala tak mudahkan nanti bahasa Al-Quran dan hadis tu biar semua faham? Sebab Allah Ta'ala, itu salah satu sebab zahir lah, Allah Ta'ala nak bezakan orang belajar dan orang bukan tak belajar lah, kurang belajar. Kurang belajar tu pun orang tak berapa suka gitu kan. Orang belajar dan kurang belajar. Sebut tak belajar kan macam buruk sangat, tak belajar kan. Nak bezakan orang berilmu dengan kurang berilmu. Memang Allah Ta'ala jadikan macam tu. Baik.
Kenapa Allah Ta'ala jadikan, contohlah kalau timbul persoalan, kenapa Allah Ta'ala jadikan ada orang bukan Islam bukan setakat tak faham Quran hadis, ada yang bukan Islam kan. Jawapan dia dari segi tauhid senang saja. Al-mulku yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Ada satu syair ni yang buat ulama tauhid juga. Al-Malik, raja, yatasarrafu, boleh mempelbagaikan fi mulkihi, pada kerajaannya, kaifa yasha, ikut suka hati dia. Kaifa sebenarnya yasha, dikendakinya. Itu raja, itu pun tertakluk kepada hukum juga. Tak boleh sembarang-barang kan? Allah Ta'ala raja segala raja, Tuhan yang menjadikan segala makhluk. Apa yang nak diperbuat, dia terpulang dia, tak ada siapa boleh persoalkan. Itu jawapan dia. Jawapan dia segi tauhid. Kalau kenapa tu, itu jawapan dia dari segi tauhid. Terpulang kepada Allah Ta'ala, hak milik dia semua. Tak ada hukum. Raja tu ada hukum lagi. Buat ni tak boleh. Walaupun orang kata raja ni buat apa semua boleh, tak semua. Ada tertakluk lagi kan. Baik, jadi itu jawapan dia. Dah masuk isyak tuan-tuan, cukuplah kadar ni. Inilah salah satu perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu akidah tauhid yang betul. Salah satunya iaitu takdir, iman dan kufur sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berani Ustaz cakap begitu, kenapa? Sebab ada hadis sahih ni, ada dalil hadis dan dalil akal. Dia mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.